Kalau hal ehwal jalan, tanya kepada jurutera jalan, jangan tanya kepada peguam. Hal undang-undang, jangan tanya kepada doktor. Hancur tuan. Hal agama, jangan tanya kepada pilot. Tu dia tuan. Ni ada pilot ni tuan, kita masakan. Ada pilot mengaku dia ni ustaz. Dia kata saya protas, profesional ustaz. Mengaji bukan mengaji pondok, bukan mengaji madrasah, mengaji daripada buku, daripada internet, daripada Google. Nama cantik tuan, nama cantik tuan. Nama cantik, nama syurga. Oh sedap nama. Syurga yang terpelihara tuan-tuan, nama dia. Kalau kamu tu pilot, buat cara menjadi pilot. Saya tanya kamu hal-hal berkaitan dengan penerbangan, kamu boleh jawablah. Kalau saya tanya kamu bagaimana, apakah sebenarnya di sebalik MH370, kamu jawablah. Itu bidang kamu. Kamu sebagai juruterbang. Tapi kamu jangan memandai-mandai, jangan gomah mandai-mandai hal kamu. Sebab kamu tidak ahli dalam bidang kamu. Ini mandai ni protas, profesional ustaz. Apa cerita tuan? Maka akhir jadinya bila dia jemput menyampaikan kuliah, fadallu wa dallu, dia sesat dan menyesatkan orang di sekeliling dia. Rosak tu kan. Tu cerita dia. Akhirnya tergamak dia mengatakan Allah Ta'ala itu duduk di atas arash, bersemayam di atas arash seperti raja bersemayam di atas singgasana. Itu dia cakap. Ni pilot dia. Kita macam cakap tuan. Jadi kita nak jemput orang datang ceramah di surau kita pun kena tengok-tengok ya, tuan. Jangan main rekam, tengok dia pandai ya, dalam TV boleh bagi ceramah, kita berjemput ceramah kamu. Mana boleh tuan? Kita kena tengok tokoh agama. Tak apa. Dr. Harundin, Datuk Abu Asadin, Ustaz Sahadir, Tuan Guru Haji Sadisi, Datuk Badruddin Muqtidah, Ustaz Badli Shah Auluddin. Ini tak apa lah, ini tokoh-tokoh agama kan? Macam yang saya akan tunjukkan tuan-tuan di hujung kuliah ni, saya akan beritahu siapa dia ni. Ini pun kalau dibawa ke sini pun bagus. Untuk Maulid Rasul bagus. Jangan kata suruh ceramah, suruh bawa Maulid Berzanji pun boleh. Suara ni sedap. Nanti saya cerita siapa dia nanti kemudian. Saya nak cerita yang ni dulu. Baik. Itu dia tuan-tuan. Jadi itu beza Nabi dengan kita. Kita ni tak pandai semua. Nabi ni Allah Ta'ala kurniakan tahu tentang semua perkara. Bila ditanya, Nabi SAW boleh menguraikannya dengan berpandu daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, teguh menghadapi sebarang kedugaan getir dan sabar menghadapi segala bentuk kepayahan. Walaupun baginda diburu dan diperangi oleh musuh, baginda tetap bertenang dalam apa jua keadaan, tidak merasa lemah untuk mengharungi kepayahan. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kekuatan dalaman. Tak mana Nabi dapat kekuatan dalaman ni? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi dengan amalan qiyamul lail. Baik. Jadi walaupun Nabi dalam tekanan, terutamanya ketika berada di Makkahul Mukarramah, fasa dakwah Nabi SAW di Makkah itu banyak Nabi berada dalam tekanan. Mana tidak, dikelilingi oleh pembesar-pembesar Quraisy yang kafir, yang laknatullah seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lain. Ditekan, bukan saja baginda ditekan, para sahabat radhiyallahu anhum pun ditekan. Ada yang syahid kehadrat Allah SWT ketika diseksa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Malah Bilal itu sendiri pun hampir-hampir syahid. Jadi tak Nabi tertekan di keadaan ini. Khususnya selepas kematian Abu Talib, pak saudara Nabi, dan Siti Khadijah, isteri
isteri Nabi. Nabi lebih lagi kuat ditekan. Kan? Malah ada yang tergamak mencekik Nabi. Allah Ta'ala pelihara Nabi, maka Nabi tak mati. Nabi tidak wafat. Tapi bila ketika dia cekik tu, seksa juga. Ketika Nabi solat di Masjidil Haram, Nabi dilumur dengan najis, sehingga Fatimah membersihkan najis pada badan baginda tu. Fatimah tu menangis-nangis kan? Sedih tengok ayah dia jadi macam tu. Tapi Nabi relax kan? Nabi tak pernah pun mengeluh. Tak pernah pun Nabi beritahu Allah, ya Allah aku surrender jadi Nabi Rasul, aku tak mau lah. Cukup lah 10 tahun, 12 tahun cukup lah, aku tak nak bagi Ustaz Azmi Tak ada. Nabi jalan terus. Nabi jalan terus. Sampai Nabi kata kepada pak saudara dia Abu Talib, kalau mereka beri bulan di tangan kanan saya dan beri matahari di tangan kanan saya dan beri bulan di tangan kiri saya sekalipun, saya tak akan berhenti daripada menyampaikan perkara agama Allah. Saya akan terus. Itu Nabi. Kekuatan mental Nabi itu 100%. Tak macam kita. Kita ni baru kena uji dah lebih. Baru kena test dah lebih. Baru je kena uji dah mengeluh. Tidak ku pinta lahir ke dunia, tidak ku pinta miskin begini. Salah kalau tak ada pula. Tak tahan. Allah Ta'ala uji. Kereta rosak berbulan-bulan. Naik motor rosak. Naik beg pula. Malah payahlah berhenti lah. Berapa jadi ustaz ni? Jadi ustaz kan senang, kan kaya. Jadi businessman kaya. Ambil accounting boleh senang. Gaji RM50,000, RM60,000, RM1,000 sebulan. Jadi CFO, ketua pegawai kewangan. Jadi ustaz, alah hai, ceramah kuliah RM50, RM40, apa? Jadi ustaz. Apa jadi ustaz? Sebab kalau ini ada dalam hati kita tuan-tuan, kita dah tak ikut cara Nabi. Patut kita ikut cara Nabi. Macam tu lah sunnah orang berjuang, macam tu lah. Ada ke orang ustaz-ustaz yang hidupnya kaya, mewah, boleh pakai kereta besar? Itu pun tuan-tuan jangan sangka tuan-tuan orang sponsor. Ada yang kata, ada Ustaz, tu Syekh Fuad tu pakai Ferrari, kaya Ustaz. Bukan duit dia beli Ferrari tu, orang bagi kat dia. Kalau saya pun orang bagi saya Ferrari, saya kata tak payah bagi Ferrari ni, bagi. Tak betul, saya pakai Ferrari Ustaz, saya pakai minyak saya isi Ustaz. Ustaz pakai dia. Nak pergi mana-mana kuliah tak pakai Ferrari tu. Bila depan terpacak Ferrari dekat surau Istimewa Ayah Kampung Ekoro, luar Ferrari Syekh. Assalamualaikum. Tak betul. Lah, ustaz pakai Ustaz Azmi pakai Ferrari. Ustaz dapat duit kat mana? Orang bagi. Takkan saya nak kata atau salah. Dia orang bagi. Tapi hakikatnya mana ada tokoh agama yang hidup kaya raya? Nak jadi kaya raya, tak payah jadi orang agama. Jadilah yang lain. Tapi kaya itu di dunia sahaja. Kita nak bina kekayaan yang kita nak bawa diri kita dan ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita bersama kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat tu. Tak apalah, kita dah 6 tahun bersama daripada 2009 baiklah. Mana ada increment tuan? Orang kerja makan gaji pun ada increment tuan. Itulah. Tak apa tu. Jalan terus, tak apa. Kitab pun dah berani. Dulu kitab Syaraful Ummah Muhammadiyah kan, Batam, masuk kitab lain tak? Itu je. Tak ada ke cadang-cadang bagi Ustaz Azmi lebih sikit? Bagilah lebih sikit, dia setia kita. Tak ada pun, kita pun tak mengharap. Datang juga. Sebab saya pernah kena dulu. Saya cerita tentang dulu satu masjid di Kuala Lumpur macam tu saya cakap. Dia potong terus nama saya. Tak payah Ustaz datang dia